Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu dan akan dikhabarkan kepada kamu setiap apa yang kamu kerjakan. Az-Zumar ayat yang ke-7. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, surah Al-Alaq ayat ke-8, yang berbunyi, Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhan kamulah tempat kembalinya kamu. Sesungguhnya kepada Tuhan kamulah tempat kembalinya kamu nanti. Al-Alaq ayat yang ke-8. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Ar-Rahman 26, Kullu man 'alaiha fa'an wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas bumi, di langit dan di bumi akan hancur binasa. Yang kekal selama-lamanya adalah Tuhanmu yang maha mulia, lagi maha agung, maha perkasa. Ar-Rahman ayat 26. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Ili dan Jabatan Kuasa pengurusan program Wasila ini, program ilmu Wasila ini. Alhamdulillah. Dan saya merakamkan sekali lagi ucapan terima kasih di atas undangan ini untuk kali yang keberapa dah, saya pun tak pasti, ke-14 ke berapa, wallahu alam. Kalau tak silap ingatan saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebanyak daripada apa yang kita sampaikan ini, walaupun tidaklah sampai ke semua perkara sebagai sesuatu yang melekat di hati, dalam kotak pemikiran kita semua, tapi sekurang-kurangnya dia boleh masuk ke dalam dada kita masing-masing. Peringatan sebegini kan ia bercakap tentang persoalan akhirat, kiamat, kematian yang kita pasti akan hadapi. Dan pastilah dalam hidup ini, saya nak ulang sebut acap kali dan ulang sebut kembali, mau tidak mahu kita nak kena sentiasa bercakap, berbicara, mendengar diskusi, bicara ilmu tentang soal akhirat, kematian, hari kiamat. Dan ia merupakan sumber utama kepada kita untuk kita membina kemantapan hati dan jiwa dan ketundukan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan sepenuh kepada Allah. Kalau tidak kita mendengar hal-hal sebegini, kiamat, kematian, akhirat, syurga, neraka, kita akan lupa dan lalai.
Apalagi dalam urusan hidup seharian kita, banyak perkara yang boleh melalaikan kita, melupakan kita kepada jalan hidup yang sebenar-benarnya dan matlamat kita sebenarnya. Kita akan lalai dan lupa. Dan ini merupakan satu di antara perkara yang kita takut sebenarnya. Bila nafsu menguasai hati, hati akan mati. Bila nafsu sudah menguasai jiwa, jiwa akan sakit. Dan bila nafsu sudah merosakkan segala-galanya dalam hidup ini, kita akan binasa, rosak, hancur selama-lamanya. Itu kenyataan. Tetapi bila kita mampu mengawal nafsu dan kemahuan buruk kita dengan ilmu dan iman, dia akan seimbangkan. Bukan seimbang, bahkan dia akan mengangkat martabat kita. Yang kita mampu untuk melawan hal-hal yang tidak elok dalam hidup, dan kita ganti dengan kekuatan demi kekuatan. Terutamanya kekuatan ilmu dan amal. Jadi ini di antara kemestian yang kita nak kena sentiasa ulang sebut, dan saya yakin ialah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan terus menjadi sesuatu yang berterusan, tidak terhenti di tengah jalan. Ya, saya tak pastilah berapa lama lagi kuliah ini akan berlangsung, tapi mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kita rezeki untuk mendengar dan terus mendengar tanpa abaikan mana-mana amanah dan kerja buat kita seharian. Kita nak begitu demikian. Dalam kita sibuk urusan dunia, sibuk tentang urusan kematian, akhirat dan sebagainya. Dalam sibuk urusan dunia, kita sibuk urusan ilmu dan agama. Barulah ada keseimbangan atau wazun antara dua perkara yang kita cari dalam hidup kita. Dunia kita raih, akhirat kita capai, kita gapai. Baik. Jadi sebagai mukadimah lah, setelah saya sebulan tidak bersama tuan-tuan, penghujungnya sebulan yang lepas lebih kurang, maka sebagai satu ketukan awal ya, untuk saya ajak tuan-tuan semua, mari sama-sama kita konsisten dengan kehadiran yang sejam suku sekadar itu, bukanlah tempo yang lama, tapi tempo yang cukup sesuai untuk kita mendengar bicara kupasan ilmu. Walaupun saya tidaklah mampu untuk berikan kupasan yang sedetail-detailnya, itu mungkinlah bukan kekuatan saya, tapi dalam kelemahan saya cuba mencari kekuatan untuk berikan ulasan yang sesuai dengan kadar kemampuan saya. Mudah-mudahan sampai mesej ilmunya. Tak banyak, sikit, tak sikit banyak. Alhamdulillah. Amin. Rabbal alamin. Baik, tuan-tuan sekalian, tajuk kita untuk hari ini bersamaan dengan 18 hari bulan Jun, 18 Zulqa'dah ini, ialah ketuk hati dengan kiamat. Ketuk hati dengan kiamat, iaitu page 82, buku surat 82 dari buku Hari Tanpa Tarikh yang tidaklah seberapa ini. Dan mudah-mudahan walaupun tak seberapa bagi saya sebagai penulis, saya rasa itulah antara apa yang saya nikmati di sebalik tulisan yang saya mampu sampaikan ini. Baik tuan-tuan, yang berbaki banyak saya tak catat pun ya, tapi mengambil hanya beberapa kupasan utama penting untuk diulas, dikupas kemudian dalam bentuk ceramah, bicara ilmu semacam kita adakan sekarang lah. Baik, ketuk hati dengan kiamat. Tajuk ni sendiri tuan-tuan, saya mengambil daripada tulisan para ulama, daripada kata-kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu yang pernah berkata, hati ini boleh buta, hati itu boleh sakit, hati itu boleh hidup, dan hati boleh mati. Itulah kata Imam Al-Ghazali. Hati ini memang begitu. Dan bukan Imam Al-Ghazali, bahkan ramai ulama ya tasawuf semacam tu. Hati ini pada masanya sakit, hati pada waktunya boleh jadi mati, dan hati pada masanya boleh hidup. Di antara mati, hidup dan sakit, hati mana kita nak tuan-tuan? Kita tak nak hati yang mati, tak nak hati yang sakit, kita nak hati yang hidup. Al-qalbul hayy. Maka kalau hati sakit, susahlah kita. Bila hati sakit, jiwa pun tepang sakit, hidup pun makin sakit. Kalau hati mati, hidup pun lagi sakit, lagi cacat, lagi cedera kehidupan kita. Baik. Maka hati yang kita nak ialah hati yang hidup. Nak hidup hati macam mana? Nak hidupkan pokok-pokok, kita sirami air dan baja kita bajakannya. Nak hidupkan sekeping tanah atas nama tanaman, kita hidupkan dengan baja yang menyuburkan tanah.
sirami air, tidak hari-hari pun, sekitar 3 hari sekali kita sirami air dan akhirnya tanah itu akan subur untuk ditanam pokok buah dan seumpamanya. Tapi nak ketuk hati ni bukan boleh kita ketuk dengan sesuatu barang. Kita pegang hati ketuk dengan tukul, dengan kapak. Tak, bukan begitu. Maka ketuk hati kita dalam perkara keagamaan ialah dengan ingati perkara-perkara kiamat, alam barzakh, alam kubur, alam mahsyar, syurga neraka. Inilah cara ketuk hati dalam agama. Termasuklah hari kiamat. Kita bicara kiamat, hati kita akan terasa. Kalau alpa, alpalah kita. Kalau cuai, cuai. Kalau baik, baiklah kita. Bahkan, bila ketuk hati dengan hari kiamat, kita akan lebih bersedia untuk hadapi saat kiamat dengan ilmu, amal dan sumpah. Jadi tajuk ini pun mengambil kata-kata ulama supaya kita sentiasa berhati-hati, beringat-ingat untuk kita ketuk hati yang telah buta, hati yang sedang sakit, hati yang sedang bergeladak, hati yang sedang dihitamkan dosa maksiat, maka ketuklah dengan kiamat, dengan ingatan kepada kiamat. Dengan ingat ataupun dengan kita baca tentang kiamat. Ya, sama ada kita baca dengan ingat, kita boleh ketuk hati dengan kiamat. Kita nak sampaikan tajuk tu pada pagi ni, 18 Jun. Ya, dicatat di situ 18 Jun 2022, iaitu hari Sabtu pada pagi ni. Amin. Rabbal alamin. Ketuk hati dengan kiamat. Sesungguhnya beriman dengan hari akhirat menjadi sebagai rukun utama dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya beriman dengan hari kiamat adalah merupakan di antara rukun utama dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sentiasa peringatkan dan kita sentiasa sebutkan. Nabi pernah bersabda dalam satu hadis yang sahih daripada Bukhari Muslim. Nabi kata, "Was-sa'atu haqqun." Nabi sebut dalam hadis yang sahih daripada Bukhari Muslim, Nabi kata, "Was-sa'atu haqqun." Dan hari kiamat pasti dan benar. Itu sabdaan Nabi daripada hadis Bukhari Muslim. Nabi sebut dengan kalimah yang ringkas, padat dan mudah difahami. 2 kalimah saja. Nabi kata apa? Was-sa'atu haqqun. Hari kiamat ialah satu kepastian dan ia satu kebenaran yang benar-benar berlaku. Di kala itulah yang Nabi sebut kepada kita sebagai peringatan hari kiamat itu benar, maka ini cabang akidah kepada kita. Apalagi dalam Al-Quran Allah sebut tentang hakikat hari kiamat akan datang bila tiba masanya. Tuan-tuan sekalian, waktu Allah sebut dalam satu ayat yang lain, surah Fatir ayat 5. Surah Fatir ayat 5 Allah kata apa? Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Allah sebut dalam surah Fatir ayat 5 Allah kata apa? Manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji apa? Janji kiamat, hancur bumi, manusia dibangkit di alam kubur dalam keadaan diuji dengan keadaan mereka dihadapkan mahkamah akhirat. Ini semua kata Allah. Inna sa'il ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun. Hai manusia, sesungguhnya hari kiamat benar akan berlaku dan akan pasti berlaku. Surah Al-Fatir ayat yang kelima. Boleh sama tuan-tuan ya. Hadis Nabi sebut begitu, Quran pun kata benda yang sama. Baik. Jadi beriman hari akhir ini merupakan faksi utama dalam kehidupan orang beriman. Meragui tentang kebenaran hari kiamat akan menjadi seorang itu kufur kepada Allah dan dengan sebab tersebut akan mengeluarkannya dari lingkungan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meragui, tidak yakin, dan hakikatnya tidak yakin dan meragui memang ada di kalangan manusia. Sampai kiamat, sampai mati, sampai bila-bila kan ada. Akan ada. Berlaku semenjak zaman berzama daripada Nabi-Nabi lagi. Bukan Nabi Muhammad, bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, maksud Nabi Yusuf. Semua itu sudah ada sejarahnya. Ada orang-orang yang meragui, tidak percaya dengan penuh terhadap adanya hari akhirat, hari pembalasan dan kiamat ini.
ada golongan yang menafikannya. Tak berlaku, mana mungkin. Ini semua hujah-hujah yang palsu. Tak ada hujah yang kata dia akan kiamat. Dah dunia ada lah. Kalau mati pun kita mati, tapi tak ada kebangkitan semula. Ini semua tertolak. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, sampai masa kamu akan dikembalikan. Tuan-tuan, ingat ke tadi saya baca ayat tadi? Muqaddimah tadi, ingat ke tidak? Kalau tak ingat, saya ulang balik. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat ke-7 tadi. Kita ulang balik supaya dapat diingati dan ditulis, dicatat. Kita senang nak rujuk kemudian. Contoh Allah sebut ayat penulis surah Az-Zumar ke-7. Apa kata Allah? Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Allah sebut itu. Hei manusia, kemudian kamu akan dikembali ke Tuhan kamu. Kembali. Bila Allah sebut kembali, mana apa? Kita akan menghadap Allah dalam keadaan kita tinggal semua benda. Baik keluarga diselamatkan, kita berdapat seorang-seorang. Dan bukan sekadar bertemu Allah. Allah sebut dalam Quran, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Allah akan cerita satu persatu tentang amal hambanya selama hambanya berada di atas, alhamdulillah, di atas bumi dahulu. Amal kita. Jadi makna amal kita tak terhenti di situ. Allah akan tunjuk ini amal kamu, ini akhlak kamu, ini kerja buat kamu masa hidup dulu. Jadi kan ada kebangkitan semula. Ada hari perhitungan. Jadi bagaimana di kalangan manusia yang kata bahawa hari perhitungan ini palsu, bohong, dusta. Mereka telah membohongi diri sendiri. Orang macam ni, tuan-tuan, dianggap orang yang bohongi diri sendiri sebenarnya. Sebab dia patut berkata, saya kena bersedia untuk balik pada Allah. Bukan itu. Itu sepatut bukan dia kata, tak ada. Tak boleh macam baik. Saya sebut ini sebagai satu kerangka asas daripada apa yang sebut dalam kitab itu. Baik. Jadi meragui ini memang satu jenayah yang akan berlaku sampai kiamat. Sampai hari ini. Dan sebila-bila sekali. Baik. Meyakini alam akhirat, alam kiamat, sebenarnya mampu meneguhkan iman nilai iman seorang. Betul, tuan-tuan? Kita bila tengok kepada kematian seorang, tengok sejarah orang mati, jasad terbujur kaku, tak bergerak, tak bersuara, tak melihat, tak bercakap dan tidak berdengar. Itulah jenazah yang mati. Bila kita ziarah jenazah meninggal, jenazah itu mungkin adik-adik kita, mak ayah kita, saya tak sebut siapa, tapi jenazah itu depan kita. Adik-adik, mungkin kawan kita sejabat, mungkin kawan setaman, mungkin mak ayah kita sendiri, mungkin abang kandung, adik kandung kita. Melihat kepada situasi kematian itu, apakah dia tidak meneguhkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla? Tak terasa apa ke? Tak begitu, tuan-tuan. Hakikatnya kita berdepan dengan situasi yang jelas clear. Hati orang beriman akan kata apa? Allahu Akbar. Hari ini turn dia untuk balik kepada Allah. Semalam aku sembang dia semalam. Petang ni tengok berita tinggal. Kita tengok keinsafan. Hati kita akan bercakap menurut keinsafan. Ya Allah, ya Tuhanku. Sahabatku telah pergi meninggalkanku. Keluarga telah pergi semalam bersembang mereka. Tapi hari ini engkau ambil. Hati kita tak berkocak, tuan-tuan. Hati kita tidak berada yang menakutkan, yang rasa takut Allah. Pasti ketika itulah hati kita akan teguh keimanannya, teguh jiwa, sebab tengok alam kematian depan kita di atas nama kematian seorang kita kasih, apalagi kalau sayang ibu ayah kita dan adik-adik kita, hatta rakan taulan seagama kita, sekampung setaman kita. Jadi ini di antara benda yang penting yang boleh meneguhkan nilai iman seorang. Bahkan ia akan menjana diri seorang menuju kepada hidup yang bahagia, sama ada di bumi ataupun di hari akhirat nanti. Ya benar, bila tengok alam kematian sebagai contoh, orang ni dah mati akan pindah ke alam baqa, alam barzakh sampai alam akhirat. Kita akan menempuh jalan bahagia dengan cara mana? Kata ulama, dengan kita membina amal solah kita. Kawanku mati, umur sebayaku baru dalam 40-an contohnya. Baru 50-an, bukan 60-an, tak pencen lagi, tapi dah meninggal.
khabarnya tak sakit mana pun. Tiba-tiba Allah uji sakit dalam tempoh tak sampai 24 jam, meninggal. Berlaku tak? Berlaku. Maka kita akan mengambil satu sikap untuk kita cari kehidupan yang benar-benar selamatkan kita daripada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagialah tu. Allah tuan-tuan sekalian. Sebab itulah saya bila sebut hal ini saya nak sebutkan satu kisah lah. Kisah ini kisah dah lama tapi ada hikmat sebaliknya. Berlaku pada zaman Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Di mana pada zaman itu cerita panjang. Seringkaskan sajalah kisah zaman Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ni, di mana berlaku satu keadaan di mana Ibnu Qayyim sering saja melihat kematian di kiri kanannya. Maksud sering makna sering bertemu. Orang dia meninggal, atau sakit kemudian meninggal. Sehinggalah satu hari Ibnu Qayyim duduk di tempat ibadatnya, ada yang kata di masjidnya, di lokasi dia beribadat, hingga dia tak keluar daripada tempat ibadat itu beberapa hari. Duduk kat situ, tempat ibadat, saya tak keluar daripada tempat itu. Kalau masjid, masjid lah. Kalau rumah, rumah lah. Saya tak pasti, tapi kata musalla, tempat dia solat. Dia tak keluar daripada tempat itu dah beberapa hari. Makan, minum pun tak terurus mana. Tidur bangun pun tak urus mana, tak terurus sangatlah. Ya, kira-kira duduk situ dengan tujuan beribadat, zikir, tasbih, tahmid. Jadi bila sampai tahap begitu, anak murid tajar datang jumpa dia. Datang guru tak keluar 2-3 hari ni. Sekata bid'atu ayyam, mana berapa hari lah, mungkin 2, mungkin 3, 4, mungkin seminggu, tak tahulah. Macam mana? Tinggal jumpa dia, tanya apa yang berlaku tuan guru. Apa yang telah kamu buat dan kamu tinggalkan apa? Apa kata Ibnu Qayyim? Dia kata, aku nak bina sebuah kehidupan yang bahagia, membahagiakan aku. Aku nak bina sebuah kehidupan yang bahagia, membahagiakan aku. Dan mereka tanya, apakah tuan guru tidak pernah bahagia dan bahagiakan dalam selama ini? Dia kata, ya. Tapi bila aku tengok kematian dan menghayati soal kematian yang sedang berlaku ini, aku rasa aku nak cerita lebih pada apa yang kita faham. Tengok tuan-tuan, saya nak sebut ini bukan apa, cerita panjang, tapi mengambil sunnahnya ialah orang-orang dahulu nak bina kebahagiaan hidup dengan ilmu agama, tengok kematian yang kerap kali berlaku. Renung tentang kematian. Sebab kematian alam akhirat pertama kan, belum yang kedua, alam mahsyar. Yang pertama dah ada. Ia akan kita mudah tenung, mudah renung. Kita akan rasa nikmat kebahagiaan akan datang pada kita. Inilah sikap Ibnu Qayyim. Kita tak teramal dan tak buat pun tuan-tuan hal ini. Tapi ini antara akhlak yang diajar oleh para ulama, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tentang bagaimana bina kebahagiaan dengan cara melihat, merenung, ambil faedah daripada kematian orang lain. Kawan tu kawan sebaya kita seumpamanya. Allahu a'lam. Beriman hari akhirat berarti beriman dengan apa dinyatakan oleh Al-Quran dan apa cerita Nabi dalam hadis bagi Islam. Itulah caranya. Kita beriman akhirat, ada panduan kita. Panduan kita Al-Quran dan hadis Nabi. Ini bukan elemen semata-mata elemen pemikiran, khayalan. Duduk sekejap, betul lah kematian. Dia pun khayal. Bukan amalan khayalan sepatutnya, tapi daripada sumber yang jelas. Al-Quran berita, hadis pun cerita. Al-Quran bagi tahu, hadis pun sampaikan ilmu tentang akhirat kematian kepada kita. Subhanallahirrahmanirrahim. Bismillah. Oleh itu, setelah kita lihat beberapa perkara tadi, page 83 kita nak sebut kat sini, antara gambaran yang berkait dengan alam akhirat atau alam akhirat ialah apa dia tuan-tuan. Antara yang terkait yang boleh berikan kita titik insafan tentang adanya alam akhirat. Adanya alam kiamat. Wujudnya alam syurga neraka. Demi untuk kita melangsungkan balik kita punya hubungan dengan alam alami. Supaya rasa takut debar tu ada. Kalau tidak kita akan gagal. Ramai orang gagal dalam usaha hidup kerana tak nampak jalan tadi lah. Dia nampak jalan dia ke pejabat saja. Tapi jalan ke kubur dia tak nampak. Dia nampak jalan ke syurga, jalan ke kediaman, ke rumah dan ke pejabat. Itu saja.
Tapi alam kubur tak buka. Alam cerita akhir tak buka. Tak betul. Kita kena buka semua dengan melihat betapa Nabi telah menyampaikan pesan kepada kita. Nabi telah sampaikan pesan yang cukup penting menceritakan apakah fenomena hari kiamat, hari akhir itu sendiri. Apa fenomena, apa keadaan, apa yang wujud pada hari itu. Dan bila kita renung balik tentang cerita ini, itulah tajuk kita, ketuk hari tentang kiamat. Ketuk pintu hati tentang kiamat. Dengan cerita-cerita yang dirakamkan Al-Quran Nabi SAW, kita baca baliklah. Maka kita akan nampak bahawa hati kita yang buta dah mula celik. Hati yang sakit dah mula sembuh. Hati yang dah mati dah mula hidup semula. Kalau tidak, yang berterusan dalam keburukan tadi. Baik. Antara gambaran yang berkait dengan alam akhirat kiamat ialah pertama ialah fitnah atau ujian di alam kubur. Fitnah atau ujian di alam kubur kita. Ini di antara pasak penting yang kita akan hadapi, iaitu bila masuk ke alam kubur, alam namanya alam barzakh, kita mula berhadapan dengan situasi yang menakutkan, yang membimbangkan kita. Yang pertama, fitnah atau ujian di alam kubur. Apa yang kita faham tentang fitnah alam kubur ni, tuan-tuan? Maksud fitnah ujian ini ialah berlakunya keadaan di mana kita akan dibawa menghadap Allah Rabbul Jalil. Menghadap Allah Rabbul Jalil, akan ditanya tentang soal kita dan amalan kita. Ini fitnah. Ya, fitnah ni bukan fitnah kita faham tu. Fitnah orang macam ujian. Fitnah ni maksudnya ujian. Tolong tulislah tuan-tuan ya, supaya tidak faham tidak je. Ujian atau ujian. Fitnah ni maksudnya ujian. Bukan fitnah kita faham, orang A, fitnah B, fitnah C, bukan. Ujian alam kubur. Baik. Dalam hal ini, jelas kepada kita memang ada ujian kubur ini. Ujian kubur itu berlaku dalam keadaan mana manusia akan disiasat. Itu ujian. Ditanya tentang soal ketuhanan, tentang isu kerasulan, isu pegangan hidup dan isu iman ataupun pegangan ilmu dalam hidup kita. Ditanya tentang isu ketuhanan, pegangan dengan agama, amalan kita baik dan buruk. Semua ini menjadi isu besar dalam kita di alam barzakh. Alam barzakh ini alam seorang-seorang, bukan alam ramai-ramai, tuan-tuan. Tiap orang kita akan dibawa seorangan untuk dihisap, dihitung oleh Allah Rabbul Jalil. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bismillah. Azab kubur. Baik, bukan azab kubur. Ujian dalam kubur. Siapa Tuhan kamu? Apa kitab kamu? Apa agama kamu? Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Kitab kamu? Dan siapa Rasul kamu? Tentang Nabi ditanya. Kitab pegangan ditanya. Islam anutan ditanya. Dan siapa Tuhan kamu yang sebenar-benarnya? Tuan-tuan, apakah jawapan itu, sumber itu kita berjawab? Tidak sebenarnya. Saya sering sebut di mana saya kata bahawa jawapan kepada persoalan itu hanya datang daripada ketulusan ilmu dan hati yang tulus mulus kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang kita cari berbekas di hati kita, bawa dalam barzakh nanti. Amal kita cari, kita bawa, itulah jalan keselamatan, tolong kita. Pada masa itu bukan lidah bercakap, bukan hati berkata-kata, bukan kaki, bukan lidah bercakap, tapi anggota badan kita bercakap. Maksudnya lah anggota badan kita mula bercakap dengan kita. Amal soleh kita bercakap baik. Ini antara alam pertama kita kedui, iaitu alam barzakh, alam kubur dalam maksud ujian. Baik. Yang keduanya, berlaku di alam kubur nanti azab atau nikmat. Azab dan nikmat. Azab dengan makna apa? Dengan makna kepayahan, kebinasaan di alam kubur kita. Hujahnya tak ada. Yang kita berlaku ialah hujah kita kosong. Masuk dalam kubur tanpa ilmu dan iman.
tiket hujah tak ada. Tapi sebaliknya, bila masuk kubur keadaan kita ada iman dan ilmu, itulah jantung penyelamat kita di sini, Allah di alam barzakh kita. Itu titik bezanya. Baik. Kemudian, azab nikmat satu hal. Yang ketiganya adalah kebangkitan semula dan perhimpunan manusia di alam mahsyar. Dua perkara tuan-tuan. Kebangkitan semula, yang kedua perhimpunan manusia di alam mahsyar. Ini antara situasi yang digambarkan tentang akhir yang boleh kita ambil maklumat. Sekarang kita bercakap apa tuan-tuan, jangan lupa tajuk kita, ketuk hati dengan kiamat. Kita nak ketuk balik. Dengan cerita-cerita ini kita akan dapat ketuk balik. Hati yang dah lalai 10 tahun. Hati dah lupa pada Allah dah 11 tahun. Dengar cerita macam ni. Istighfar, kita berkumandang. Tasbih, kita kumandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati boleh hidup. Dan saya sebut ini sebab telah kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi. Bila kita mampu hidupkan hati dengan tasbih, tahmid, zikir, ingat pada Allah Azza wa Jalla, kita akan sejahtera selamat, tuan-tuan. Tak akan kita alami kerugian, kepayahan. Kita nak tengok sangatlah di mana persiapan kita, di mana kekuatan kita dalam soal kita nak menghadapi azab atau nikmat alam kubur. Dan semua itu bergantung di atas husnul khatimah kita. Kalau kita dapat husnul khatimah ketika mati, nikmat menanti. Kalau kita mati, kita ada kekuatan ilmu iman, bahkan jahat maksiat banyak, akan tapi kepayahan alam kubur. Azab, bukan nikmat, tapi azab alam kubur. Dalam bahasa ini sudah tunjuk dah kaki kamu ke mana. Betullah kata para ulama, alam barzakh ini ada tanda awal kita, syurga neraka. Kalau dalam alam barzakh kita selamat memanjang, pasti syurga menanti. Kalau kita di alam barzakh tak selamat, bahkan disaksa oleh Allah, laluan ke syurga tak nampak, ke neraka lah jalan kita. Wal'aizubillah. Baik. Allahu Akbar. Kemudian, antara gambaran yang dapat kita kait dengan isu kita punya alam akhirat, alam kiamat ialah ketiga, kebangkitan semula dan perhimpunan manusia di alam mahsyar. Kita akan bangkit kembali. Dihimpunkan kembali. Yang mati lama, mati baru, mati semalam akan berhimpun semula. Ketika itu, Allah tak akan tanya sama mati akhir. Ada berbicara ulama kata, apakah ada soalan? Kau mati lama, mati baru? Tak. Kematian tetap kematian. Cuma soal lama, baru itu soal masa saja, tapi kematian tetap kematian. Kalau seorang beriman, kita ambil contoh yang real. Orang beriman, hidup tak lama. 20 tahun, meninggal. Tak ada beranak pinak, tak ada menikah, justru tak habis lagi contohnya. Tapi ada amal, diselamat. Walau mati umur 20 tahun. Umur meninggal 65 tahun, dah pension 6 tahun. 70 lebih 10 tahun. Tapi kan ilmu iman amal dia selamat. Jadi kita punya keselamatan bukan soal umur dan pangkat usia. Kita punya keselamatan di alam sana ialah kerana amalan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi kekuatan pada kita. Jadi kebangkitan semula ini pasti akan berlaku dan himpunan pada masyarakat akan berlaku. Allah himpunkan kita. Yang menghakimi kita Allah Subhanahu wa taala. Yang tanya kita malaikat-malaikat. Jawapannya bukan lagi kita bercakap, tapi kaki bercakap, hati kita bercakap, maksudlah anggota bercakap. Ini semua menunjukkan kepada kita kebangkitan semula dan himpunan masyarakat. Ini semua politik insafan. Hati kita akan terketuk. Kemudian yang keempat ialah penyerahan kitab amal manusia menurut amal masing-masing. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasib. Bacalah amal, kata Allah. Ini amal kamu. Cukuplah amal ini menjadi perhitungan kamu dengan akhirat. Selamat ke tidak kamu? Tengok di sini. Oh, rupa yang baik banyak, selamat. Kalau buruk banyak, tak selamat. Jadi sebab itulah dalam hal ini kita akan menerima suratan amal masing-masing. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Tiap orang akan ambil bukunya, dia akan buka balik. Dia akan semak balik, oh hari itu dia mengaji duha, hari itu dia ke masjid, hari itu dia ke surau, hari itu dia pergi dengan ceramah, hari itu dia dengan bawa kitab pergi surau mengaji, contohnya. Dia ke pejabat tapi hatinya tenang, jiwanya bahagia, bekerja dengan sungguh, tak curi tulang, contohnya.
tak pukul orang, tak deki orang, buat kerja sampai tahap dia selesai, balik barulah berehat. Contohnya. Jadi kita dengan amal kita akan tercatat. Sama ada buruk baik akan catat. Sebut contoh tadi. Yang baik, yang buruk. Kecil mana kebaikan Allah perlihatkan, kecil mana kejahatan Allah. Ini semua menakutkan kita, tuan-tuan. Dan sampai tahap amal kita serah pada kita masing-masing. Pada itu kita nak timbangan amal kita berat. Katalah kalau tak kilo, amal kita 80 kilo, kita 80 kilo berat. Hanya kerana adanya ilmu dan amal soleh kepada Allah. Baik, tapi bukanlah soal kilo. Ya, tak adalah disebut hadis Nabi, amal orang mukmin 100 kilo. Tak ada. Amal kita diberati oleh kebaikan kita. Tapi kalau iman kita tak kuat, tak kental, amal tak soleh, banyak, akan mereduplah. Mungkin kita tinggal berapa kilo saja, setengah kilo contohnya. Tak cukup kuat, tuan-tuan. Baik. Kemudian, ada sana tentang isu as-sirat, al-haud, wasyafa'ah. Ini pun satu benda penting disebutkan dalam hal ini oleh para ulama, saya pada ulama, ialah kita akan tengok nanti tentang as-sirat, al-haud dan as-syafa'ah. Ini di antara peringatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut. Kerana masa-masa kita akan tengok as-sirat. As-sirat apa, tuan-tuan? As-sirat suatu perjalanan yang dibentangkan kepada kita untuk kita titi, kita lalui. Itu as-sirat, jambatan. Kita akan selamat sejahtera. Adapun yang keduanya ialah kita akan ditentukan dengan al-haud. Al-haud ini siapa, tuan-tuan? Al-haud ini ialah merupakan tempat meminumnya Nabi SAW dengan penuh keinsafan, dan siapa minum air pada itu daripada al-haud, dia tak akan dahaga selama-lamanya. Itu al-haud. Kita nak kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai satu masa, bila Allah beri bekasan air tadi, kita minum, tak dahaga selama-lamanya. Itu nama al-haud. Kemudian, as-syafa'ah. As-syafa'ah maknanya recommendation Nabi kepada kita. Nabi beri kita recommendation untuk kita selamat daripada neraka. Kita mungkin ada kesilapan, tentu ada kesalahan. Tapi Nabi akan beri syafaat melalui izin Allah Azza wa Jalla. Hamba-Mu, wahai Tuhan, aku bagi syafaat dia. Dia hamba berdosa tapi dia minta ampun. Dia buat silap, minta ampun. Sebab itulah as-syafaat, tuan-tuan, kemuncak kepada hari kemenangan di hari akhirat nanti. Kata para ulama, hari akhirat tidak ada yang menang, melainkan siapa yang dapat syafaat Nabi SAW. Hari akhirat tak ada siapa yang menang, yang gagah perkasa, melainkan siapa dapat syafaat. Nabi bagi syafaat, orang ini selamat sejahtera. Orang alimkah dia, ustazkah dia, tuguh dia, seorang usahawan tanikah dia, tak ada siapa. Hatta siapa kita pada masa itulah syafaat Nabi adalah penyelamat yang menyelamatkan umat sejagat, bukan saja orang Islam. Pada zaman bukan saja umat Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itulah syafaat ini, tuan-tuan, satu benda yang besar yang disebutkan ulama sebagai satu jalan untuk kita dapat keselamatan di hari akhir insya Allah Subhanahu wa taala. Asy-syafa'atul uzma ataupun as-sughra. Tak kira besar kecil, tapi syafaat Nabi sallallahu. Baik. Kemudian dalam hal ini dibincang tentang alam syurga dan alam neraka. Apa itu syurga? Apa itu neraka? Dibincangkan untuk ketua hati kita. Kita kena tengok balik amalan syurga itu, bagian-bagian syurga menanti. Tapi kalau kamu amalan macam buruk, maka neraka menanti. Kita akan lihat sendiri. Kesan ahli syurga kerana orang baik-baik. Ahli neraka kerana jahat-jahat mereka. Baik jahat akhlak, jahat buruk hatinya, jahat. Inilah, tuan-tuan, 2 detik kita akan tengok. Detik yang beriman ke syurga, detik yang berdosa akan ke neraka Allah SWT. Alam syurga, neraka. Orang berdosa dihumban ke neraka, orang beriman dibawa ke syurga oleh Allah melalui malaikat ridwannya, memimpin pandu kita sebagai VVIP akhirah. Kita, tuan, pada masyarakat kita sebut sebagai VVIP akhirah. Kita very very important person. Kira akhirat. Kita dunia tak penting mana? Ya, tak apa dunia. Akhirat akan amal kita. Iman kita. Kita merantai perjalanan mudah. Kawan kita mungkin susah, tak tahulah ya. Tapi kita bahagia. Sebab kita mendapat nikmat
kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian saya sebutkan tadi nikmat alam syurga dan bencana alam neraka. Ini antara benda penting. Sebab bila sebut tentang kiamat, kita akan nampak syurga kebahagiaan, maka neraka pula kehitaman dan kesesatan, keburukan. Mana pilihan kita baik? Saya tak nak bincang panjang tentang hal ini. Dah kita selesai. Tajuknya ketuk hati dengan kiamat berdasar kepada apa yang digaris pandu oleh Allah dalam Al-Quran yang boleh mengetuk pintu hati kita. Kalau hati masih belum terketuk, tak nak berubah, kalau dia jenis orang menipu, berdusta, berbohong, jual barang pada orang dengan cara tak betul, contohnya, ataupun dia melakukan zalim pada orang, pukul orang, kata ke orang, apa sajalah. Tuan-tuan sekalian, kita tak nak itu kekal kepada kita. Kita nak kekal. Kita nak benda itu terhapus dan diganti dengan kebaikan hati dan jiwa. Ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul saya ucap tahniahlah kepada orang-orang yang faham tentang hal ini. Tahu orang cara ilmu, dia tahu nak hidup dalam suasana yang penuh keberkatan dan sopan. Baik, kita tak nak bincang panjanglah. So, kita nak pergi pada terusnya. Baik tuan-tuan semua, 5 alam syurga dan bencana alam neraka. Baik. Yang seterusnya tajuk kita adalah versi gambaran hari akhirat. Versi gambaran hari akhirat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, apa ceritanya? Untuk menghayati dan memahami Islam, untuk menghayati alam kiamat, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghayati dan memahami alam kiamat atau alam mahsyar, Quran telah menyatakan secara jelas mengenai situasinya apa yang berlaku pada hari itu. Ini jelas. Betullah kita nak tengok tentang alam akhirat kiamat, buka Quran sajalah. Nak tengok, nak perhati tentang isu alam kiamat mahsyar, buka dia bersalah. Hadis lebih banyak. Kita tak pernah kehilangan masa, waktu untuk kita muhasabah, tuan-tuan. Bahkan kita tak kehilangan sumber untuk kita menghayati makna kiamat alam mahsyar itu. Yang penting kita usahakan. Kalau kita usaha mencari sesuatu yang boleh menginsafkan kita dengan jelas daripada Al-Quran tentang gambaran kiamat akhirat, gambaran syurga neraka, itu satu di antara kebaikan kemuliaan kita lah. Tapi kita memang kita tak sampai, tak berfikir untuk lihat dengan kacamata alim baik. Untuk menghayati dan memahami alam akhirat atau alam basyar, maka Quran telah menyatakan secara jelas mengenai situasi berlakunya hari kiamat nanti. Penjelasan ayat-ayat Al-Quran tentang situasi dan gambaran akhirat dalam pelbagai versi, sama ada secara ingatan atau tazkir, ugutan atau tahdid, khabar gembira ataupun tabsyir. Khabar menakutkan atau tanzir dalam penyiasat atau bayan. Kita dalam hidup ini, bila kita buka Quran, kita jumpa dengan peringatan-peringatan kepada Allah. Quran ni kaya dengan 1001 ilmu yang tak ada pada mana-mana hujah yang lain. Itulah Al-Quran tadi. Maksud kita Al-Quran jelas. Kita boleh faham satu-satu perkara. Istiwa dengan penuh keinsafan. Sebab kita buka Al-Quran. Tapi kalau tak buka Quran, tak faham kita. Tak faham tentang hari kiamat, tak faham. Saya sebutkan tadi, kita boleh faham. Justru Quran menyatakan jelas tentang situasi berlakunya hari kiamat nanti. Allah sebut dalam Quran contohnya, dalam keadaan manusia diheret ke neraka, ada disuruh diumban ke neraka, diheret ke syurga, dibawa ke syurga. Allah sebut terang-terang. Kalau tengok Az-Zumar, ayat terakhir surah Az-Zumar contohnya, tentang neraka. Kalau sebut dengan terang, nyata tegas ayatnya. Terang menerang, macam pukul 1 hari contohnya, macam sekarang. Clear. Allah sebut dalam Quran. Ialah saya lupa nak sebut tadi bagaimana kita dalam hidup ini, so kita baca ayatnya, bila tengok Al-Quran menjelaskan tentang hari akhirat dalam Az-Zumar tadi,
wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumarah. Diseret ahli neraka ke dalam neraka. Diseret macam lembu lah tuan-tuan. Takkah kita baca dengan perasaan rasa takut, hina terhina? Bila sampai ahli syurga, Allah jemput dan malaikat sambut. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum jannatan hatta idza ja'u wa futihat abwabuha. Dan datang malaikat berbondong-bondong sambut kita. Semacam kita VIP. Ini semua antara gambar Al-Quran yang jelas tentang bersih hari akhirat itu sendiri. Saya nak tanya tuan-tuan, bila dengar macam tu, baca cerita-cerita ni, hati tak terketuk lagi ke? Hati masih buta lagi? Hati masih sakit lagi ke? Tidak. Pasti hati kita akan mula bercahaya dan cahaya itu akan mancar dalam seluruh kehidupan kita. Membina watak mukmin, cara berpakaian mukmin, cara hidup mukmin akan terbangun. Sebab ketukan hari kiamat itu menyusahkan dia. Dia tak lama di bumi, kena buat amal kebaikan segera. Jangan tangguh dan macam-macam baik. Gambaran Quran datang secara tazkir atau ingatan. Kadang-kadang secara tahdid atau ugutan. Ataupun khabar gembira, tabsyir. Quran cerita hal gembira saja. Syurga. Ada ketika orang sebut hal kiamat. Kiamat menakutkan, neraka menanti. Jadi semua antara sifat Quran, tahdid, tazkir, termasuklah tabsyir, termasuk tanzir. Tanzir pula memberi peringatan. Syurga ni pelahap. Syurga nak ratah manusia. Minta untuk dia makan neraka. Ya, contohnya ada hadis, ada Quran sebut tentang dalam surah Al-Mudaththir. Neraka minta, wahai Tuhan, masukkan aku ke neraka ni. Aku nak tengok siapa ke neraka ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Tak apalah, bila tazkir ada, kita insaf. Bila tahdid ada, kita akan faham kesilapan kita. Bila khabar gembira masuk, tabsyir, seronoklah kita dalam beribadat. Dan kalau kita nak tengok tanzir, peringatan. Buat macam ni, neraka menanti. Buat macam dosa besar. Jadi, perkara-perkara yang boleh ingat kita. Baik. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran tentang alam tersebut antaranya. Saya ambil satu ayat contoh. Allah sebut tentang alam ini untuk kita fahami sebagai satu lambang kekuatan hati jiwa kita untuk balik pada Allah SWT. Untuk tambah keimanan. Apa kata Allah SWT? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-saibina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tuan-tuan tengok kata Allah SWT, seluruh orang beriman dan orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in. Maksudnya siapa mereka itu beriman kepada Allah hari kiamat, amal saleh, maka bagi mereka pahala balasannya Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan kepada mereka dan mereka pula tidak akan duka cita. Ya Allah janji kepada kita ni. Allah janji bagaimana orang-orang yang beriman akan dapat kejayaan kemenangan. Adapun orang-orang yang lain dia akan gagal. Cuma di situ kata Allah Azza wa Jalla yang utama ialah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum. Mereka tidak akan diuji dengan kepayahan, maka disenangkan Allah kemudian tak ada duka cita kepada mereka itu. Tuan-tuan sekalian, wallahu alam lah ya. Saya pun kadang-kadang bila nak bercakap benda macam ni pun rasa takut, pun ada jiwa sebimbang pun ada sebenarnya. Dengan suara serak-serak ni dah banyak cerita-cerita kan. Takut kalau aku hanya baca bicara tapi tak faham sesuatu yang dia bicara. Maka saya minta Allah ajar kepada saya kekuatan hati dan jiwa untuk terus kental dan kekal dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang keduanya ialah ayat ini menyentuh tentang apa dia? Menyentuh tentang bagaimana orang beriman tidak berkira dalam melakukan kebaikan. Kan dia tahu di sisi Allah Azza wa Jalla kebaikan itu akan dibesarkan. Pahala redha rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Tak apalah yang itu banyak lagi tafsir ayat. Saya sebut kepada ayat seterusnya, iaitu daripada kata kita ini. Dalam ayat tersebut, Allah SWT muji para hambanya yang benar-benar beriman kepadanya, sekaligus mereka mengimani pula hari kiamat. InsyaAllah ya tuan-tuan, orang beriman dia akan jaga imannya
disebut namanya, disebut nama Allah Azza wa Jalla dengan penuh keinsafan, dan Allah akan terima dia untuk diberikan hak-hak kemenangan di hari akhirat nanti. Sebab tu orang beriman tidak pernah kecewa, tuan-tuan. Ia mengecewakan diri sendiri. Iman tidak pernah kecewakan kita, amal soleh tak kecewakan kita. Yang kita kecewakan kita sendiri. Lambat nak beriman, susah nak beriman, nak berubah pun payah, nak istighfar payah. Kita yang buat silap, bukan orang lain buat silap. Wallahu a'lam. Baik. Dalam ayat yang lain, muka 84 di bawah tu, ayat yang lain Allah SWT berikan penegasan yang mutlak mengenai situasi sebenar alam. Ini diambil daripada ayat surah Muhammad ayat 18. Surah Muhammad surah yang ke-47 18, Allah kata apa? فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا وَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Ayat ini kata Allah, hei manusia, apakah kamu golongan engkar masih tidak memahami dan menjemputan yang diberikan kepadanya? Maka tidak ada lagi yang mereka tunggu, melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut. Ketika itu datang kiamat mengejut. Kerana sesungguh segala lahirlah tanda kedatangannya. Kalau demikian, maka bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan beri kepada mereka agar apabila saat kiamat datang kepada mereka. Dan apa kata apa lagi? Bila Allah berikan kiamat mengejut, yang berlaku ialah kita akan kecewa. Kita akan kecewa dan menyesal. Jadi sebelum Allah kirimkan kiamat secara baghtah dengan mengejut kepada kita, siaplah kita. Sebab tu kita sebutkan tadi, kita nak ketuk hati dengan kiamat. Ketuk hati dengan kita insaf. Sedar di mana kedudukan kita, persiapan amal ilmu kita. Kalau mati mengejut, apa cerita kita? Menyesal ke tidak? Menyesal. Jangan sesal. Sesal dulu perabatan. Kemudian tak ada guna. Jadi kita sesal sekarang lah. Sesal kerana ilmu tak ada, sesal kerana buat buruk. Sekarang kita bertaubat, istighfar, kita menunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi ayat ini saya tidak jadikan sebagai teks untuk ditafsirkan, tapi mengambil roh saja, roh bersebelah ayat. Kata tulisan ini dan yang seperti daripada para ulama ni, tuan-tuan, gambaran ayat di atas jelas, iaitu ayat surah apa tadi? Muhammad 18. Betapa keadaan manusia yang tidak bersedia untuk menemui hari akhirat, lalu mereka dalam keadaan terkejut, bahkan terpinga-pinga dengan apa yang berlaku. Dah kiamat kita ni. Dah hancur bumi dah kita ni. Mana lagi kampung halaman aku? Mana rumah kediaman aku? Mana? Mereka menyesal. Bila sampai masa, tak ada apa lagi mereka miliki. Ini kita tak nak, tuan-tuan. Allah nak tegur kita, jangan kamu jadi sampai macam tu. Apalagi, dia bukan fikir hal anak isteri dah. Dia fikir tak amal dia. Amal aku tak cukup, ke mana nak jalan aku, ke mana nak pergi. Dia mula bercakap tentang kesalahan dia lah. Dalam hukum hidup orang Melayu kita, dia ada pepatah, sadahulu pendapatan, kemudian ada guna. Pepatah Melayu tu ada dengan bahasa Arab, dengan Nabi. Jangan ikut nafsu syaitan, ikut Allah Azza wa Jalla. Ikut kebaikan, bukan ikut kejahatan. Ikut agama, bukan nafsu syahwat. Ini semua ajaran Nabi SAW, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ialah kita dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, biarlah kita merasakan dan kena merasakan betapa kita tak ada jalan pulang segera kepada Allah, melainkan kita memilih jalan pulang kepada Allah SWT. Jalan pulang kita pilih. Tak boleh Allah kita pilih jalan pulang kita ke mana. Apa yang kita nak buat. Sebab itulah jalan pulang dan mana banyak. Istighfar, taubat, bersedekah, pada pahala sedekah yang banyak-banyak. Kita cari ilmu di jalanan, jalan kepada ilmu. Kita baca Quran, tasbih. Ini semua merupakan di antara kekuatan kita. Cuma tinggal kita kena rancanglah. Supaya kita tak cuai, kita tak abai dengan kehakikat agama. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Yalah, moga-moga apa yang saya bicarakan ini untuk diri saya, bukan untuk tuan-tuan saja. Sebab kita nak
gambar akhirat itu benar-benar mendewasakan kita dan keimanan kita. Bukan mengeruhkan hati kita, tidak membina hati kita. Yang sakit kembali sembuh, yang jahat kepada kebaikan, yang dosa kepada keampunan Allah Azza wa Jalla baik. Gambar lain tentang akhirat ini dijelaskan jelas dalam surah yang lain, itu surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Tengok tuan-tuan, gambar lain tentang hal akhirat dijelaskan sejelas oleh Al-Quran dalam firman-Nya yang berbunyi, "Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghsha an-nasa hadza 'adzabun alim." Allah sebut kepada kita, oleh itu tunggulah Muhammad semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata menyebabkan keburuan dahsyat yang akan menimpa seluruh keadaan manusia hingga mereka berkata, ini adalah azab yang sungguh menyakitkan kita. Betullah kita tidak nak kita dalam keadaan menyesal kemudian. Kita ada persiapan. Fartaqib yawma ta'ti as-sama' bidukhan. Kamu kena tunggu untuk lihat asap berkepul. Kemarau yang jelas nyata yang menyebabkan kemudian. Ini cerita tentang alam akhir. Tapi kita bukan tunggu yang tu. Setiap amal kita mudah-mudahan yang datang kemudian kita berjaya melepasinya dalam keadaan yang sempurna. Perintah Allah di atas pada pula menegaskan kedahsyatan ketika berlakunya hari kiamat yang akan mengejutkan semua makhluk bumi, apatah lagi golongan yang kufur Allah Azza wa Jalla. Orang beriman pun terkejut. Hari kiamat datang dah sampai dah. Tiga orang kafir lagi terkejut kerana mereka tak sedia. Dan tak sedia, tak sangka hari kiamat yang digambarkan oleh Islam betul-betul berlaku. Ini semua antara tanda-tanda yang akan berlaku nantilah. Mereka tidak mampu untuk menahan daripada berlakunya kehancuran alam bumi. Bahkan mereka akan ditenggelamkan ke dalam perut bumi dengan sesuatu yang amat dahsyat. Jadi orang tak beriman pada Allah Azza wa Jalla, yang tak yakin hari akhirat, bila berlaku mungkin merantau pada Allah. Orang macam ni Allah akan hukum mereka. Akhirat tak selamat, dunia tak selamat, alam barzakh tak selamat, alam kubur tak selamat. Kita tak nak berlaku pada kita. Baik. Kemudian di penghujung itu, ayat terakhir iaitu surah Al-An'am 12-8. Saya tak nak baca, tuan-tuan baca sendiri sebab di sana ada tafsirannya, ada tak. Dia punya maknanya. Saya nak pergi pada yang terakhir. Sesungguhnya perbincangan tentang alam kiamat merupakan satu perbincangan yang amat penting kerana ia bertujuan untuk mengetuk pintu hati manusia. Tuan-tuan sekalian, penting amat sangat kita bincang tentang hal kiamat, apa keadaan, apa situasi, gambaran macam mana. Demi untuk apa? Demi untuk sama-sama kita bina sebuah kehidupan yang sejahtera. Bina hidup yang sejahtera. Terkawal oleh ilmu dan iman kita, bahkan kita bersedia untuk dikawal oleh ilmu iman kita. Bukan kita kawal dia, ilmu iman mengawal kita. Dia silap kita kata kawal Islam, tak. Islam mengawal kita. Betullah hidayah Allah milik Allah, bukan milik kita. Kalau kita kata Islam milik kita, hidayah milik kita lah. Ada orang-orang yang nama keluarga tak betul, pergi doa kepada kita. Hidayah milik Allah, bukan milik kita. Kita usaha. Jadi kita akan faham tentang nilai sesuatu hidup ini berakhir kepada agama kita nanti baik. Menarik situ kata-kata Hasan Basri. Saya petik daripada satu kitab yang saya tak dapat catatkan di sini. Saya tak ingat catatkan daripada kitab, tapi kata Basri kata apa? Kata Hasan Basri, Al-Hasan Basri ni seorang ulama besar bertasawuf daripada Iraq, pada Basrah. Dia kata apa? Jika seorang hamba menjiwai hal-hal akhirat, tengok, hatinya akan tetap hidup dan jiwa akan terus segar bugar. Menarik sekali tuan-tuan. Kata Hasan Basri, jika seorang dikala kita menjiwai, maksudnya menghayati, membaca, memahami tentang hari akhirat, pasti hatinya akan hidup dan jiwanya akan segar. Akan segar jiwa, hati hidup. Ini dua kalimah yang menarik perhatian kita. Pertama, hati yang hidup, bukan mati. Jiwa yang segar, bukan malap. Tuan-tuan, bila hati kita bersih, tenang, takwa pula subuh segar, kita pun tenang hidup di rumah. Tak ada masalah. Rumah tangga tak bermasalah. Tapi kalau iman tak ada, jiwa sakit penghuninya, itulah sampai perang macam
Perang Dunia ke-8 tu sampai Perang Dunia ke-9, tak tahu saya. Dah berapa perang dunia dah. Kacau bilau habis kita. Baik suami isteri baik. Kita tak nak macam tu baik. Sebaliknya, jika seorang itu tidak menjiwai al-akhirat, maka hatinya akan mati, jiwanya akan sakit, maka sempit sekali. Ini kata-kata ni tolong pegang sangat-sangat. Ini semua nak cerita tentang bagaimana manusia itu realitinya macam tu. Kalau dia buat yang baik, ingat pada akhirat, hati akan hidup, janji semua. Tapi kalau dia lupa akhirat, siapapun kita lupa akhirat, tak nak solat, tak sembahyang macam-macam, tak ingat kemati, maka dia tidak akan hidup, hatinya bahkan hatinya makin sakit, dan dia telah mati belum kematian yang sebenar-benarnya. Itu kena faham tu, kata para ulama, ada orang yang meninggal belum meninggal. Meninggal apa? Akhlak, ilmu tak ada, yang ada ialah watak-watak yang sonsak. Maka tak boleh macam tu kita. Bila ilmu memandu kita, insya-Allah akhirat kita selamat. Bila iman pandu kita, dunia kita akan bahagia. Tapi kalau iman dipandu oleh hati kita, perasaan kita, kita selamat, Islam tak selamat. Betul kecoh dengan Islam ni kadang-kadang orang sebut, kerana kesilapan tangan-tangan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan semua, tajuk yang seterusnya ialah tiupan sangkakala. Ini muka surat 88. Yang ini saya tidak akan mulakan lagi, kerana tajuk ini kalau dia mula, dia kena terus sampai penghujung. Kalau tidak, dia jadi akan jadi macam tergantung perbincangannya, dan dia tak sampai ke maksud kita. Yang ni saya kena postponekan. Maksud saya adalah akan datang kita nak bincang detail daripada A to Z tentang tiupan sekala. An-nafkhah namanya. Syarat kata an-nafkhah mana tiupan sangkala. Baik. Saya nak balik kepada study. Sebab sedikit lagi yang saya nak sebut pada tuan-tuan di tajuk ketuk hati dengan kiamat tadi. Maknanya, kita boleh berumusan pada pagi ini. Demi Allah tuan-tuan, tajuk ini tajuk yang nampak simple. Tajuk yang nampak ringan. Tetapi, hati yang sakit, hati yang buta, tidak mudah nak diketuk. Hati yang sakit, tidak mudah untuk dirawati. Hati yang mati, lagi susah untuk dirawati. Tetapi dalam Islam, usaha ke arah nak bina hati kena ada. Kerana hati ini tuan-tuan raja pada anggota badan kita. Dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi bersabda kepada kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir? Disebutkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata, "Idza salat ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahui dalam hati kamu, dalam dada kamu ada satu ketul darah. Idza salahat, kalau darahnya elok, ketul itu elok, salahal jasad kulluh, semua akan elok belaka. Tapi kalau ketulan darah itu rosak, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh, kalau jiwa itu rosak, kalau ketul itu rosak, hancur binasa, semuanya akan turut hancur binasa. Rosak segalanya. Itu hati. Ala wa itu hati. Tuan-tuan sekalian, jelas hadirin sebenarnya ada satu frasa penting. Kepada kita, Nabi sebutkan, kita kena bina hati. Supaya jangan sakit, jangan mati. Tapi hidupkan hati dengan kebaikan dan ingatkan kiamat. Itulah para ulama kita tegas menyatakan kepada kita bahawa ingatkan mati, jadikan hati kita makin bercahaya. Lupakan mati, hati kita makin sakit. Ingatkan akhirat, kita bersedia untuk sampai ke tempat selamat. Lupakan akhirat, kita akan terhenti kehidupan kita dengan sebab dosa maksiat kita. Ini kata-kata yang dibuatkan para ulama, yang bagi saya menunjukkan di sana adanya sesuatu yang boleh kita bawa dalam hidup beragama kita untuk kita semak balik, check balik. Hati kita sekarang ni terketuk ke tidak? Seharian kita hidup, ada tak masa kita menangis, meratap kalau kita mati tanpa ilmu iman? Kalau aku mati mengejut tanpa amal salah, ada tak kita rasa macam tu? Kalau tak ada, itu something wrong tak kena kita. Tapi kalau kita berfikir macam tu, aku ni ya Allah kalau meninggal mengejut, amal aku tak banyak, aku menangis ya Allah kalau macam, dia mula menangis. Insaf, tanda hati kita baik lah tu. Ya Allah, kiamat kau datang, hancur segala-galanya, aku tak persiapan. Kita ingat, itu satu kemenangan. Maka tuan-tuan dan puan-puan,
kesempatan pada pagi ini dalam tajuk Ketuk Hati dengan Kiamat ini yang baru kita sambung balik dalam kelak datang. Maka marilah sama-sama kita jadikan laluan hidup kita ini laluan yang sentiasa bercahaya dengan ilmu, iman, taqwa, kebaikan, pahala, redha Allah menanti kita lakukan. Jangan tutup ruang hati kita dengan kejahatan, kemaksiatan, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa ni dia akan jadikan hati makin mati, makin sakit, makin buta. Tapi kalau amal soleh, hati kita yang sakit kembali sembuh. Amal soleh hati yang mati pun akan sembuh. Itulah kekuatan kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa berikan rezeki amal soleh pada kita, iman yang kokoh kental dan jiwa yang hidup dengan kebaikan-kebaikan. Itulah sekadar untuk pada hari ini daripada tajuk Ketuk Hati dengan Kiamat. Mudah-mudahan sampai apa yang kita sampaikan tadi dan kita terus berfikir untuk terus hidup dalam suasana yang Allah redha, bukan dalam suasana yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi insya-Allah akan datang dalam tajuknya tentang apa tadi? Tentang tiupan sangkakala. Ada berapa tiupan kita akan tengok? 2 ke 3. Ada kata 2, kata 3. Tengoklah macam mana bicara kita tentang tiupan an-nafkhah namanya. Wallahu alam, itulah sekadar untuk pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati saya dan tuan-tuan semua. Kalau ada soalan kita terima sekejap insya-Allah dalam 1-2 soalan. Kalau tak ada, tak apa, tutup dengan doa insya-Allah. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya dah buka ruang untuk unmute jika ada soalan sebab di chat tak ada soalan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Tak ada. Nampaknya tak ada, Ustaz. Ya. Okay, kita doalah penghujung insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair.